Kita sambung. Berdasarkan hadis ini, para ulama jumhur di kalangan fuqaha mereka menyatakan sunat untuk lelaki ziarah kubur. Jumhur boleh dikatakan di kalangan para fuqaha ni sepakat pun boleh kita katalah. Majoriti yang sepakat boleh kata untuk lelaki ni tak ada khilaf. Sunat untuk lelaki berdasarkan kepada hadis-hadis ni yang kita baca ni, untuk lelaki tak ada perbincangan. Okey? Jelas. Cuma timbul satu isu bagi wanita. Hukum ziarah kubur bagi orang perempuan, wanita. Bagi lelaki tak ada masalah. Bagi wanita ni ada sedikit perbincangan. Di kalangan ulama majoriti kata makruh. Makruh bagi wanita ziarah kubur. Majoriti kata makruh. Hatta di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i makruh, seperti yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah. Bagi orang perempuan. Di sisi Hanafi dia kata sunat, sama macam orang lelaki-lelaki, tak ada beza. Ada sebahagian yang agak keras, yang agak ketat, dia kata haram bagi wanita ziarah kubur. So ada perbincangan lah, tak sepakat dalam isu ni. Majoriti kata makruh. Tapi sebelum daripada itu kita nak tengok apa sebab mereka menyatakan makruh bagi wanita ziarah kubur. Baik. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana zawarat al-qubur. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'ana zawarat, pelawat-pelawat wanita, penziarah-penziarah wanita yang menziarahi kubur. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. Jadi ada ada satu bentuk larangan la'ana, dilaknat. La'na ni laknat kepada wanita yang menziarahi kubur. Okey, walau bagaimanapun hadis ini difahami sebagai hadis yang berbentuk awal. Sebab itu ketika para ulama mengulas hadis ni, mereka mengatakan hadis-hadis yang melarang wanita, yang melaknat wanita yang menziarahi kubur ini ialah pada peringkat awal sebelum Nabi memberikan kelonggaran kepada wanita untuk menziarahi kubur. Maksudnya laknat, diharamkan, ditegah wanita itu pada peringkat awal, kerana dia ada sebab. Dia ada sebab. Pasal apa peringkat awal tak boleh, kemudian boleh? Di sana para ulama menyatakan larangan awal itu berhubung dengan sikap wanita pada zaman itu. Dan perubahan hukum ni memang berlakulah. Hukum berubah berdasarkan tempat dan juga zaman, masa. Yang ni kalau kita tengok dalam hukum-hukum tertentu memang ada perubahan tu. Seperti contoh yang kata berlaku perubahan ni banyaklah. Antaranya pada peringkat awal Nabi SAW larang untuk sahabat menyimpan daging korban lebih pada 3 hari. Nabi kata lepas pada 3 hari tak boleh makan, buang, tak boleh simpan. Takat 3 hari ya. Pada tahun yang berikutnya sahabat tanya,
Adakah arahan tak boleh setakat 3 hari itu sahaja, kekal dan masih lagi valid? Nabi kata tak, boleh simpan lebih. Dah berubah. Kemudian Nabi jelaskan perubahan itu kerana ada sikap sayang pada daging tu, tak mau bagi, nak simpan. Tapi tengok dah tak ada sikap itu, Nabi benarkan. Jadi larangan kepada wanita pada peringkat awal ni kerana mereka masih lagi membawa perangai jahiliyah. Perangai apa? Meratap. Jadi ada lagi ni baki-baki jahiliyah ni. Tuan-tuan biasalah kan, macam kita lah. Walaupun para meswara lama dah tapi boh Hindu tu ada lagi. Nak duk kikih boh Hindu tu bukannya mudah, betul tak? Dulu agama apa? Tuan-tuan mengaji sejarah, bukan dalam pendidikan Islam ni, dalam mata pelajaran sejarah. Dulu tanah Melayu animisme, jenis percaya batu pokok ini dalam sejarah. Tak tahulah kalau dalam sejarah tu bermuhur. Kemudian apa agama pertama yang masuk ke tanah Melayu ni? Tuan-tuan pergi tak? Apa ni? Dalam sejarah saya duk ingat lagi, menyatakan bahawa ajaran pertama yang masuk Lembah Bujang. Ini kita kena pergi buat lawatan ni, pergi Lembah Bujang. Ada apa di Lembah Bujang? Masjid Negara? Candi. Candi ni apa? Candi ni merujuk kepada Hindu. Jadi kita tak dapat nafikan ada pengaruh Hindu pada masyarakat Melayu. Sebab itu sebahagian adat istiadat dan amalan orang Melayu terpengaruh dengan pengaruh Hindu. Kerana antara ajaran yang awal. Dan tak tahu lepas ni mungkin kena buat pemeriksaan semula kalau nak. Para miswara Sriwijaya apa semua, Majapahit apa semua tu, mari sebelum tukar jadi Muzaffar Shah, Mahmud Shah apa semua tu, apa dia? Hindu. Jadi ada pengaruh tu. Jadi ada tak pengaruh-pengaruh Hindu di dalam adat istiadat orang Melayu ni? Ada. Seperti apa? Yang tapi bukan sehari dua nak kikih benda tu. Lenggang perut umpamanya. Lenggang perut ni memang Hindu. Percaya? Banyaklah lagi kalau kita sebut sehari depa meloncat lah. Cuba tuan-tuan tengok tuan-tuan tengok Hindustan kan, tuan-tuan tengok perbandingan dengan kepercayaan ataupun amalan orang. Jadi duk ada. Baik. Jadi jahiliyah ni, pasal itu kita tengok beberapa hukum Nabi terpaksa diperintahkan untuk buat supaya apa? Nak membantah kepercayaan jahiliyah ni. Seperti menganggap anak angkat ni seperti anak kandung. Mereka pegang amalan jahiliah ni, anak angkat tu macam anak kandung. Jadi bila Nabi SAW diperintahkan untuk kahwin dengan Zainab, isteri kepada Zaid. Zaid tu anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah, yang sebelumnya Nabi nisbahkan Zaid bin Muhammad. Quran tegur, tukar balik Zaid bin Harithah. Zaid kahwin dengan Zainab. Jadi Zaid anak angkat Nabi, macam anak kandung. Zainab tu macam menantu lah. Menantu kita tak boleh kahwin, betul tak? Tapi Nabi diperintahkan untuk kahwin, untuk membantah kepercayaan jahiliah yang menganggap anak angkat ni macam anak kandung. Tak. Walaupun sebahagian orientalis buat cerita macam-macam lah pasal Nabi nikah dengan Zainab ni, tapi itu antara sebab. Banyak lagi perkara-perkara yang Nabi kena buat untuk apa? Nak tunjuk kata yang jahiliah tu semua tak boleh percaya. Antara yang ada lagi pada orang-orang perempuan pada awal ni, jahiliah meratap ni. Arab kalau dia meratap sakan. Pasal itu ada hadis Nabi kata, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub.
Bukan daripada kalangan kami orang yang duk tepuk tampak muka, syaqqal juyub, koyak baju. Nabi tak mengaku. Laisa minna, bukan daripada kalangan aku orang yang duk meratap. Niyahah meratap ni. Jadi depa ni bila mati depa meratap, meraung-raung, teriak, pukul apa semua, melampau. Jadi kalau depa pergi ke kubur, emosi orang perempuan ni dia lebih terganggu, dia lebih melampau. Dia lebih melampau, maka tak boleh pergi pada peringkat awal. Lepas tu kata para ulama ada kelonggaran untuk mereka pergi. Baik, antara dalil yang menyatakan wanita pergi kubur ni apa dia? Riwayat Muslim أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على الصبي لها فقال لها اتق الله واصبري. Rasulullah telah pun mendatangi seorang wanita yang ketika itu dia sedang menangis di kubur anaknya sabi, baby dia. Perempuan tu menangis di mana? Di kubur. Perempuan tu menangis di kubur, artinya dia pergi kubur lah. Lepas tu Nabi pergi kat dia. Nabi kata dekat dia, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, jangan duk menangis teruk-teruk ni. Menangis tu boleh, tapi mungkin dia melampau lah kan, duk teriak ni. Kita boleh menangis apa hari? Kita boleh menangisi kematian ahli keluarga kita sekadar 3 hari ya. Seperti yang Nabi sebut kepada keluarga Ja'far kan? Kemudian Nabi kata wasbiri, sabarlah. Nabi tak tegur soal dia pergi kubur nampak? Nabi tak kata ni pasal pahaman ni. Tapi yang Nabi tegur tu dia teriak meraung di kubur tu, menunjukkan adanya perbuatan menziarahi kubur pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita tengok dalam hadis yang lain, anna Aisyah aqbalat dhata yawmin al-maqabir faqultu laha ya ummul mu'minin min aina aqbalat? qalat min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakar. faqultu laha alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur? qalat na'am kana qad naha thumma umira bi ziyaratiha. Pada satu hari Aisyah ni telah balik daripada kubur. Aisyah ummul mukminin, ummuna, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, Allah redha dia dan bapa dia Abu Bakar As-Siddiq. Dia balik daripada kubur, kemudian sahabat tanya, wahai ummul mukminin, min aina akbalat? Balik dari mana daripada mana Dia kata daripada kubur saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar. Dia balik daripada kubur. Lepas tu kawan tu tanya balik, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha? Bukan Nabi tak bagi pi kubur? Aisyah kata na'am, betul Nabi tak bagi wanita pergi kubur. Lepas tu macam mana yang pi? Dulu dia tak bagi, qad naha, dia tak bagi dulu, thumma umira bi ziyaratiha, lepas tu dia bagi. So ada perubahan di situ. Baik, tetapi kekal makruh di sisi majoriti ulama kan. Baik, okey. Kemudian tuan-tuan, kita kena ingat, bagi wanita walaupun kita kata makruh, tapi dia boleh pergi kepada haram apabila yang mati tu suami dia. Kalau yang mati tu suami dia, dia tak boleh pergilah ziarah kubur. Pada peringkat awal tu dia tak boleh pergi iring lah. Pasal apa? Kerana dia di dalam keadaan iddah. Jadi orang perempuan ni yang kematian suami ni, saya ingatkanlah ni sebagai tambahan lah
daripada isu kita bincang ni, bila yang mati tu suami dia, dia tak boleh pergilah ke kubur kerana dia di dalam keadaan iddah. Lah ni tak tahu mana hala pi. Mati petang Khamis, petang Jumaat jumpa di aman dah. Pi pekan Rabu dah, pi pekan Kenuri dah. Orang pandang ringan ni soal apa? Iddah, ihdad ni, ihdad berkabung. Berat ni. Hatta tak boleh keluar. Tak dibenarkan dia pergi ziarah orang mati, tak dibenarkan dia pergi melawat orang sakit, tak dibenarkan dia pergi makan kenduri, hatta haji umrah. Melainkan sebahagian fuqaha kata kalau haji itu haji yang pertama, haji Islam, adalah kelonggaran sikit di situ. Berat. Tapi keluar kata. Hatta kalau dia kerja darurat dia pergi kerja, dia balik. Dalam keadaan dia tak boleh bersolek, tak boleh berpakaian cantik, tak boleh berhias, tak boleh bercampur gaul. Hatta dia mesti tidur di rumah mana suami dia mati tu, di rumah di rumah kelamin dia, rumah asal dia tu, duduk dengan suami. Di situ dia berkabung. Ni tambah musim-musim mesyuarat cawangan, mesyuarat bahagian, tak boleh pergi. Abang siap-siap. Makan kenduri pun tak boleh pergi. Ada 2-3 kes anak kenduri, pak mati. Macam-macam lah, nak pergi Terengganu, nak pergi Johor apa semua, anak dia kenduri. Kebetulan mati ni bukan boleh kita susun. Pak Ang kalau nak mati sabar, anak kita nak menikah bulan 12, mati bulan 1, dia tak boleh habang tu, dia mati. Tu kami macam mana ni nak bawa? Boleh tak nak pi? Dia kecek juga. Kalau kita kata boleh tapi kena bayar kat saya 500, saya kata boleh, bayar. Dia nak pi juga. Dia kata boleh tak nak bawa pi ni mak kami ni? Tak boleh lah, pak hangpa mati, hangpa tu pi lah. Kalau gamak sayang kat pak mak hangpa ni, nak bawa juga, tangguh kenduri tu 4 bulan 10 hari, buat lepas tu. Oi, dia kata naya ke saya pula. Tak boleh. Bukan benda yang mendesak, bukan darurat, bukan benda yang betul-betul kena kenduri ya. Doa kami bawa dia, tapi kami suruh duduk homestay, tak pergi mana. Ish, dia nak bawa juga. Kami bawa tapi dia duduk dalam kereta, tak berhenti tang mana. Lepas tu sampai di homestay dia pergi, dia tak pergi kenduri tu. Tak boleh keluar daripada rumah dia. Ini perlu diingatkan pada wanita-wanita yang beriman.